Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk pagi ini kita dapat lagi bersama-sama meneruskan sesi pembelajaran kita bagi subjek pendidikan Islam kelas 5 Hafizah. Hari ini 17 Februari 2021. Hari ini kita belajar ataupun kita lihat pembelajaran dalam bidang ibadah. Okey, sebelum kita lihat tajuk kita hari ini, ada baiknya kita mulakan kelas kita dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik anak-anak, kita lihat tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah tayamum. Adakah kamu telah tahu apa dia tayamum? Okey. Sebentar lagi kita lihat sama-sama apakah yang dimaksudkan dengan tayamum. Sebelum itu, rujukan kita pada buku teks Pendidikan Islam pada tahun 5 pada muka surat 102, 103 dan 104. Kamu boleh rujuk kepada buku teks pada muka surat yang tertera. Objektif yang Ustaz ingin capai pada hari ini dalam sesi pembelajaran kita yang pertama ialah murid dapat menyebut semula makna tayamum beserta dalil dan maksudnya. Objektif yang kedua, murid dapat menyenaraikan semula rukun tayamum, sunat tayamum dan sebab-sebab yang mengharuskan tayamum dengan betul. Okey, fokus kita pada hari ini, fokus pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, pengertian tayamum. Kita akan lihat apa dia pengertian tayamum. Yang kedua, dalil tayamum dan maksudnya. Rukun tayamum, sunat tayamum, sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Baik, seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan tayamum? Apakah yang dimaksudkan dengan tayamum? Okey, kita lihat pengertiannya ataupun maksudnya. Pengertian tayamum menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Sekali lagi Ustaz ulang, menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Baik, kita lihat dalil naqli. Dalil daripada Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. Surah Al-Maidah ayat 6. Maksudnya, sedangkan kamu
tidak memperoleh air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah, yakni debu yang bersih. Okey, baik anak-anak, berdasarkan dalil ayat surah Al-Maidah ayat 6 ini, jadi Allah memerintahkan kita supaya kita bersuci dengan menggunakan debu sekiranya kita tidak mendapatkan air. Okey, kita lihat seterusnya, rukun tayamum. Rukun tayamum yang pertama ialah berniat. Seperti kita tahu, setiap amalan itu bermula dengan niat. Begitu juga dengan ibadah kita dalam bertayamum, bermula dengan niat. Bagaimana niatnya? Nawaitu tayammuma listibahati fardhis salat lillahi ta'ala. Nawaitu tayammuma listibahati fardhis salat lillahi ta'ala. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan salat kerana Allah Ta'ala. Kemudian rukun tayamum yang kedua, menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka. Menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka. Kemudian yang ketiga, menyapu debu tanah yang suci pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Menyapu debu tanah yang suci pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Dan yang keempat ialah tertib. Jadi ada 4 rukun tayamum, iaitu yang pertama niat, yang kedua menyapu debu tanah ke seluruh muka, kemudian menyapu debu tanah pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku, dan yang keempat tertib. Apa maksud tertib? Tertib mengikut turutan. Yang dahulu kita dahulukan. Okey. Seterusnya, sunat tayamum. Yang pertama, membaca basmalah. Apa dia basmalah? Basmalah ialah Bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang kedua, sunat yang kedua, menyapu muka dari atas ke bawah. Sunat yang kedua, debu tanah tadi, kita menyapu muka daripada atas ke bawah. Itu sunat. Okey. Kemudian yang ketiga, menipiskan debu pada tapak tangan. Menipiskan debu pada tapak tangan. Okey. Bila kita bertayamum, kita tekapkan tangan kita di atas debu yang telah kita sediakan. Kemudian kita nipiskan dengan 2 cara. Yang pertama, kita boleh ketukkan supaya debu-debu tadi dinipiskan, ataupun yang kedua, kita tiupkan. Setelah kita tepuk, kita tiupkan. Okey. Itu yang ketiga. Yang keempat, sunat tayamum yang keempat, merenggangkan jari ketika menepuk debu. Okey, macam Ustaz sebut tadi, debu yang kita sediakan, kita renggangkan jari sebelum kita tepuk, ketika kita tepuk debu. Renggangkan. Okey, tak mau, bukan macam ni. Renggangkan jari ketika kita menepuk debu. Okey. Seterusnya, sunat yang kelima, mendahulukan anggota kanan daripada kiri. Contoh, ketika kita menyapu debu pada tangan, kita dahulukan anggota kanan, tangan kanan, kemudian baru tangan kiri. Okey. Kemudian sunat yang keenam, iaitu menghadap kiblat. Ketika kita ingin bertayamum, setelah kita sediakan semua bahan, kita hadapkan muka kita ke arah kiblat. Okey.
Kemudian sunat yang ketujuh, membaca doa wudu setelah selesai bertayamum. Okey. Jadi bertayamum adalah untuk menggantikan wudu ketika sekiranya kita tidak mendapatkan air. Jadi doa selepas tayamum adalah sama seperti doa selepas berwudu, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Okey, seterusnya kita lihat pula sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Okey, yang pertama, sebab yang mengharuskan tayamum yang pertama, tiada air setelah berusaha mencarinya. Dalam satu situasi kita tidak mendapatkan air walaupun setelah kita berusaha mencarinya. Tak boleh kalau kita tak temu air tapi kita tidak ada usaha untuk mencari. Kalau tak ada air, kena usaha dulu. Setelah berusaha mencarinya tapi gagal, barulah diharuskan kepada kita bertayamum. Okey. Yang kedua, ada air tetapi hanya mencukupi keperluan diri dan ternakan. Ada sumber air hanya cukup untuk kita dan ternakan kita minum. Kalau disebabkan ketiadaan air, boleh menyebabkan kita mudarat sebab kita tak ada air untuk minum. Ternakan mungkin boleh mati sebab tak ada air untuk minum. Jadi kita diharuskan menyimpan air tadi, dan untuk menggantikan wuduk kita boleh bertayamum. Okey. Sebab yang ketiga, jarak tempat ada air terlalu jauh. Setelah kita mencari di sekitar kita tak ada air, tapi kita tahu ada satu tempat yang jauh baru boleh ketemukan air. Tak perlu kita pergi, dan diharuskan kepada kita untuk bertayamum. Nak dapatkan air terlalu jauh. Kemudian seterusnya, terhalang daripada menggunakan air disebabkan sakit atau ada musuh berdekatan tempat air. Okey. Terhalang daripada menggunakan air disebabkan sakit atau ada musuh berdekatan dengan tempat air. Contoh, kita kemalangan tempat berwuduk, cedera dan tidak, doktor menasihatkan supaya kita tidak kenakan air pada tempat luka tadi. Kerana bimbang jika kawasan yang sakit tadi, yang luka tadi terkena air, akan menambahkan mudarat kepada sakit kita. Jadi kita dibolehkan, diharuskan bertayamum. Ataupun satu tempat sumber air, dekat telaga yang ada air tu ada musuh. Musuh tu dari segi, contohnya ada harimau, ada singa berada berdekatan dengan air. Kita takut untuk mendekati tempat yang ada air tadi, bimbang tentang keselamatan kita. Jadi diharuskan kita bertayamum. Ataupun dalam satu situasi tempat yang ada air itu dikuasai oleh musuh. Kalau kita pergi di sana, mungkin kita akan terbunuh. Jadi kita diharuskan bertayamum untuk menunaikan solat. Kemudian sebab yang mengharuskan kita bertayamum yang kelima ialah cuaca terlalu sejuk sehingga memudaratkan. Dalam situasi di tempat yang mengalami iklim yang terlalu sejuk, sekiranya terkena air boleh mendatangkan mudarat kepada kita. Jadi kita dibolehkan menggantikan wuduk tadi dengan bertayamum. Okey, seterusnya
Untuk sesi kali ini 5 fokus kita tadi kita akhirkan dengan sedikit latihan untuk melihat sejauh mana kefahaman kamu tentang tajuk yang telah Ustaz utarakan, iaitu tajuk tayamum. Ustaz sediakan 3 lampiran untuk latihan untuk kamu buat. Yang pertama, pengertian tayamum. Kamu boleh rujuk pada muka surat 103. Kemudian yang kedua, dalil naqli yang mengharuskan kita bertayamum serta maksudnya. Kamu boleh rujuk juga muka surat 103. Kemudian yang ketiga, sunat tayamum. Jadi kamu lengkapkan catabuih itu tentang sunat-sunat tayamum, dan kamu boleh rujuk pada buku muka surat 104. Kemudian seterusnya, sebab tayamum. Jadi kamu lengkapkan tempat kosong itu dengan sebab-sebab tayamum, rujukan 104. Okey. Jadi berakhir sesi kita untuk pagi ini. InsyaAllah ada sesi yang kedua bagi tajuk tayamum. Nanti kita bertemu semula. Jadi Ustaz harap kamu dapat memahami apa yang telah disampaikan. Kemudian kamu cuba buat latihan yang telah disertakan. Sekiranya ada pertanyaan ataupun persoalan, boleh terus WhatsApp ataupun bertanya kepada Ustaz. Wallahu alam. Terima kasih kerana anda memberi perhatian atas video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.